Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video pada kali ini, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama pada petang ini untuk sama-sama kita mengisi slot dalam slot tazkirah zuhur online yang hari ini sepatutnya bersama dengan sahabat saya, tapi hari ini beliau kurang sihat dan saya menggantikannya. Mudah-mudahan kita bersama mendoakan kesihatan beliau kembali, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini saya akan membawa tajuk berkaitan dengan renungan Ramadan. Renungan Ramadan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat sekarang ini kita baru masuk 6 Ramadan. 6 Ramadan, masih baru lagi di peringkat fasa yang pertama Ramadan sebelum kita menjangkau kepada fasa kedua dan fasa yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, kebanyakannya orang kita, saya minta maaf cakap, kadang bila masuk fasa yang pertama mereka mempunyai semangat yang cukup berkobar-kobar untuk menunaikan ibadah puasa dengan sebaiknya. Masuk fasa yang kedua, iaitu 10 Ramadan yang pertengahan, maka semangat dia dah mula turun sedikit. Aktiviti-aktivitinya dah mula turun sedikit. Mereka dah mula start ada sifat malas, ada sifat leka dan sebagainya. Fasa yang ketiga, dia dah kembali semula, tapi kembali kepada perkara yang lain, iaitu 10 Ramadan yang terakhir. Ada yang kembali dengan perbanyakkan lagi aktiviti ibadah, dengan qiyamul lail, tadarusnya, khatam Quran, zikir, solat dan sebagainya. Tapi ada yang sibuk dengan perkara yang lain, dah mula sibuk menghias rumah. Sebab apa? Nak menuju ke Aidilfitri. Aidilfitri. Jadi ketiga-tiga fasa ni sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita, masyarakat kita. Dan antara yang sering kali kadang jadi perkara-perkara sunat yang dilakukan di dalam bulan Ramadan sudah mula kita tidak lakukan, sudah mula kita tinggalkan. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan adalah sunat puasa yang sering dipandang ringan oleh kita, iaitu bab bersahur. Dalam perkara bersahur, kadang tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita melihat kepada sabda Nabi SAW yang bermaksud makan sahurlah kerana makan sahur itu berkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, baginda Nabi SAW bersabda, bersahur itu berkat, maka janganlah kamu tinggalkan walau seorang di antaramu hanya meneguk air, kerana Allah dan para malaikatnya akan mengucapkan selawat kepada orang-orang yang bersahur. Subhanallah. Hadis riwayat Ahmad. Allah dan para malaikat akan mengucapkan selawat kepada orang-orang yang bersahur. Subhanallah. Dan adalah disunatkan kita melewatkan sahur tersebut, seperti dinyatakan oleh Ammar bin Maimun mengenai para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW itu adalah orang yang paling bersegera berbukanya dan paling lambat bersahurnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, maka kita disunatkan kepada kita untuk bersahur. Pelbagai kaedah dan cara orang untuk menikmati sahur. Ada yang mungkin dia hanya bersahur dengan makanan yang ringan-ringan saja, asal teralas perutnya tu sudah memadai. Ada mungkin dengan tamar, dengan susu, air kosong mungkin ada.
roti ataupun yang sebagainya. Dan ada juga yang bersahur dengan makanan yang agak berat sedikit. Mungkin ada yang bersahur dengan nasi, dengan mi dan sebagainya. Macam-macam lah kaedah sahur. Dan juga waktu sahur, yang ini yang memainkan peranan penting. Ada yang kita bersahur ni sebelum masuk waktunya subuh ataupun sebelum masuknya waktu imsak. Waktu imsak, sampai waktu imsak. Selepas pada waktu imsak tu adalah waktu tempoh bertenang untuk kita bersedia bagi solat subuh. Bukan waktu imsak nak ke subuh tu lagi kita pulun makan. Kebiasaannya kita waktu imsak nak ke subuh tu, waktu tu pulun makan. Dia makan macam-macam, selagi apa yang ada di atas meja tu semua disebatnya, semua dia makannya. Sebab apa? Takut karang lapar ni karang. Takut sepanjang hari tak boleh bertenaga. Tapi akhirnya natijahnya bila waktu berpuasa, dialah yang paling tidak bertenaga. Sebab makan banyak, kemudian dia jadi malas. Tuan-tuan dan perempuan hadirin yang dirahmati Allah SWT, pelbagai kaedah sahur yang dilakukan oleh kita semua. Maka apapun kaedahnya, sahur tu tetap adalah perkara sunat yang patut kita buat dan harusnya kita lakukan kerana banyak keberkatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu bersahur bukanlah tengah malam, pukul 12 tengah malam. Makan sahur. Makan apa ni? Makan sahur, encik kata. Nanti sekarang malah nak bangun nanti. Subhanallah. Ada yang makan sahur pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi. Kalau dulu musim-musim kedai-kedai makan buka, kedai-kedai tom yum buka, mamak-mamak buka, penuh dekat restoran dan sebagainya, pukul 1-2 pagi. Buat apa? Makan sahur. Nanti balik rumah dia dah tidur saja terus. Bangun subuh pukul 7 pagi, bangun subuh dia nesor. Sebab dia dah sahur, dia dah tak dipikir sahur dah. Dia dah sahur pukul 12, pukul 1 pagi tadi. Jadi dia tak difikir nak bangun pukul 4 pagi, 4.30 pagi untuk bangun sahur lagi, ataupun pukul 5 pagi dia nak bangun sahur lagi. Dia dah tak fikir dah. Dan tak masuk dalam kepala pemikirannya itu untuk solat subuh juga. Sebab apa? Dia punya matlamat utama, misi yang utamanya adalah untuk bersahur. Bila masuk saja ke dalam pemikiran dia itu sahur, dia dah terlupa yang subuh. Natijahnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, subuhnya jadi lewat. Bahkan mungkin disebabkan dia tidur tu dengan kekenyangan yang teramat, sebab baru makan late sahur, late supper tadi kan, makan tengah malam tu tadi dengan makanan yang mungkin agak berat sebagainya. Jadi dia bermalasan sehingga dia tidak bangun untuk menunaikan solat fardu subuh. Jadi tuan-tuan dan perempuan, waktu sahur yang digalakkan kepada kita adalah 1/3 malam, yang mana selepas anggaran sekitar pukul 4 pagi nak menghampiri kepada subuh itu. Dan disunatkan kepada kita melewatkan sahur, yakni menghampiri kepada waktu imsak. Menghampiri waktu imsak tu tadi. Kita bersahur, tenang-tenang, kita rehat-rehat, santai kita bersahur tu. Tuan-tuan dan perempuan hadirin yang dirahmati Allah, terdapat hikmah dan berkat yang besar dari sahur dan melewatkannya. Pertama, ia memberi kekuatan kepada yang berpuasa. Dengan sahur, kalau kita lewatkan sedikit, maknanya tidaklah terlalu lama tempoh masa yang kita tidak makan. Jadi dalam tempoh masa tersebut, kita dengan kita melewatkan sahur dan tempoh masa yang agak mungkin dikecilkan sedikit, maka dapatlah kita bertahan sehinggalah menunggu kepada waktu berbuka. Akan adalah tenaga kita dan sebagainya untuk kita menjalani ibadah Ramadan pada siang hari tersebut. Tetapi lebih besar artinya pada kita ialah sahur memberi peluang untuk mendapat ucapan selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah untuk kita mendapatkan ucapan selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikat ni. Bagaimana untuk kita melayakkan diri kita untuk mendapatkan selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah merupakan satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan
kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya perlu kita rebut. Kalau kita tak rebut, kita di kalangan orang yang rugi dalam menjalani ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara hikmah yang besar daripada bersahur ialah untuk kita memastikan kita berjaga di penghujung malam menjelang subuh, iaitu merupakan satu saat yang amat mustajab untuk kita berdoa, dan ambillah peluang bagi diri kita bangun pada waktu tersebut. Dapat kita, bila kita set setting kita untuk sahur, kita berusaha untuk bangun sahur, dan dalam masa yang sama kita dapat bangun awal, kita dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan solat qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita melakukan sunat taubat, solat hajat dan sebagainya. Ketika mana kita bangun nak bersahur, hadaf tujuan nak sahur, tapi dapat package lagi. Package yang kedua ni adalah dengan tempoh masa yang ada, kita dapat menunaikan qiyamul lail, solat-solat malam sebelum kita bersahur tu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi kepada orang yang bangun sahur, kerana di situ pasti ada keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, bangunnya kita waktu sahur menjelang kepada subuh akan memastikan agar kita dapat solat subuh di awal waktunya. Tak adalah istilah solat gajah lah, solat dinosaur lah, solat zirafah dah dan sebagainya, kan? Tak adalah istilah bangun-bangun celik-celik mata je, dah terang tanah, dah habis dah subuhnya, kan? Rugi tuan-tuan. Jadi bila kita set pemikiran kita untuk bangun sahur, kita bukan sahaja dapat sahur, kita dapat tahajud, kita dapat taubat, kita dapat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat selawat daripada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, kita makan sahur, kemudian kita dapat solat subuh di awal waktu lagi. Subhanallah. Dah lepas solat subuh, kita boleh pula bertadarus lagi, boleh baca Quran, hatam, habiskan satu juzuk ke dan sebagainya. Menurut sebuah hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, yang bermaksud bahawa Rasulullah SAW melakukan solat subuh di saat kelam pada akhir malam, yakni di awal waktu subuh. Kemudian pada kali lain dilakukan ketika hari mulai terang. Setelah itu solat tetap dilakukannya pada waktu gelap tersebut sehingga beliau wafat, baginda wafat, dan tidak pernah lagi di waktu hari telah mulai terang. Riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Dan tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, selain pada itu juga kita boleh melakukan solat sunat subuh yang disebutkan oleh Nabi SAW. 2 rakaat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmizi dan An-Nisa'i. Oleh itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita melihat kepada perbuatan makan sahur itu tadi, ia bukan hanya untuk menambahkan tenaga bagi menguatkan badan kita dalam kita mengharungi Ramadan pada hari tersebut, tetapi kita dapat pelbagai lagi keberkatan, peluang-peluang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan, janjikan kepada mereka yang sahur di samping keberkatannya. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, berbagai perkara yang kita dapat lakukan dalam waktu sahur itu. Kita dapat qiyamul lail, dapat solat, kita dapat beristighfar, kita dapat berzikir, bermunajat, kita dapat bersahur, mendapat keberkatan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya, dapat solat sunat subuh, kita dapat solat subuh di awal waktu, dan subhanallah selepas tu kita isi pula dengan bacaan Quran. Semoga segala apa yang amalan kita lakukan dalam tempoh masa tersebut, mungkin dia tidak mengambil masa yang lama, mungkin 1 jam, 1 jam setengah saja,
mengambil daripada waktu kita bangun sehinggalah kita habis baca Quran tu tadi, tetapi manfaatnya cukup besar pada diri kita, amalan kita, yang mana ianya menjanjikan pelbagai keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan pelbagai ganjaran kepada mereka yang melakukannya dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang menjadi syiar di dalam bulan Ramadan ialah solat sunat tarawih yang kita lakukan pada setiap malam. Cuma pada kali ini kita lakukan dalam hal keadaan kita tidak solat di masjid, kita tidak solat di rumah, kita tidak solat di surau, tapi kita laksanakan solat tarawih itu di rumah, dan juga mungkin ada satu tempat yang lain yang kita lakukan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apapun yang kita, di mana pun kita lakukan solat sunat tarawih, maka lakukanlah dengan sebaiknya, kerana solat ni sangat besar pahalanya. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengerjakan solat pada malam bulan Ramadan, tetapi tidak mewajibkannya. Baginda bersabda, barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan keredaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang hendak mendapatkan ganjaran yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidupkanlah malam-malam kita di dalam bulan Ramadan ni dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu tadi cukup menggambarkan kepada kita dan menjadi perangsang pada diri kita untuk kita mengadakan solat sunat tarawih dan pelbagai lagi ibadah di malam hari. Baginda Subhanahu Wa Taala menganjurkannya dan menjanjikan keampunan daripada dosa-dosa yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kenapa solat sunat tarawih ini tidak disunatkan pada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, tidak disunatkan pada bulan Rajab, tidak disunatkan pada bulan Syaban, tidak disunatkan pada bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar dan sebagainya, tetapi disunatkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa solat ini adalah merupakan solat yang sungguh istimewa, solat yang cukup hebat dan nilainya cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugilah kita yang tidak mengerjakan solat sunat tarawih di bulan Ramadan. Bukan persoalannya 8 ke 20 ke. Dulu kalau sebelum kita PKP ini mungkin juga timbul, tahun-tahun yang dulu timbul heboh, kita nak buat 8, nak buat 20, siap bergaduh lagi dengan tok imam, dengan ustaz-ustaz dan sebagainya. Ni ada hadis kata 20, ada hadis kata 8, ada hadis kata gini. Jadi bergaduh-gaduh semuanya. Itu persoalannya. Tapi penyudahnya dia gaduh 8, 20, 8, 20, dia pun tak buat. Sebab apa? Sibuk duk benda lain. Kan? Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pokok utama paling pentingnya adalah kita kena laksanakan. Itu yang paling penting. Tak kisahlah mampu kita 8, buatlah 8. Kalau mampu kita 20, buatlah 20. Tak ada masalah. Ikut kemampuan kita. Jangan tak buat langsung, rugi. Kan? Kalau tak buat langsung, rugi. Siapa yang rugi? Adakah orang lain yang rugi? Kita sendiri yang rugi, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerjakanlah solat sunat tarawih walaupun di mana kita berada. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, satu perkara yang harus diperhatikan ialah syarat yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat pengampunan dosa yang telah lalu, ialah kita bangun bersolat dengan imanan wahtisaban, yang diterjemahkan sebagai kerana iman dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita memastikan kita ketulusan iman kita, keikhlasan niat kita, yang dah sebut tadi dengan imanan wahtisaban. Maknanya kalau kita lakukan sesuatu ibadah tu adalah dengan keimanan kita yang jitu, dengan penuh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah terima segala apa amal ibadah yang kita lakukan. Okay?
Kalau kita lakukan beria-ria solat kita, kita lakukan beria-ria sedekah kita lakukan banyak perkara ibadah yang kita lakukan, tapi mungkin ada sekelumit cuma dekat dalam hati kita ini perasaan riak, perasaan bangga, ujub dan sebagainya, habis amal ibadah kita. Maka kita takut perasaan itu timbul dalam diri kita. Doalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Allah pimpin hati kita ini untuk menjadi hati yang tidak dibolak-balikkan. Allah pimpin hati kita ini untuk menjadi hati-hati yang terpaut dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua perkara berkaitan dengan sahur dan juga tarawih yang kadang kita menjadi semakin lupa, semakin alpa untuk melakukannya. Dan seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, bila masuk fasa yang kedua, mereka mula menjadi malas untuk melakukannya. Dah perlahan-lahan, sebelum ni boleh buat 10-20 rakaat, dia dah mula pergi 8, dah mula pergi kurang lagi. Sedap aimlah ada yang kurang lagi. Saya percaya, alah sunat ustaz, janji buat kan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, kita adalah tergolong daripada kalangan orang yang rugi. Ketahuilah kita bahawa puasa yang sedang kita jalani ini adalah merupakan jalan singkat untuk mendapat rahmat, pahala dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlumba-lumbalah kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlumba-lumbalah kita dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Berlumba-lumbalah kita dalam kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berpuasa adalah merupakan orang yang terpilih, yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari kiamat. Sahal bin Sa'ad berkata bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sesungguhnya syurga itu mempunyai sebuah pintu yang disebut Rayyan, akan diseru pada hari kiamat, mana orang yang berpuasa, mana orang yang berpuasa. Lalu bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, janganlah jadikan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang datang dan berlalu pergi tanpa kita mendapat apa-apa manfaat daripadanya. Janganlah jadikan Ramadan kita pada kali ini satu Ramadan yang tidak mendatangkan ganjaran yang banyak pada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah sebanyaknya peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Jangan habiskan masa kita dengan terlalu banyak video, main game, tengok-tengok YouTube dan kita tidak berbuat apa-apa. Jangan habiskan banyak masa kita hanya dengan tidur. Yalah, mentang-mentang dia kata bulan Ramadan ini sunat ustaz tidur. Subhanallah. Jadi masanya habis banyak dengan tidur. Dia lupakan zikir, dia lupakan Quran, dia lupakan solat, sehingga kan tidur tu menyebabkan solat-solat waktunya jadi lewat. Solat-solat waktunya itu diakhirkan, bahkan ibadah-ibadah sunat yang lain ditinggalkan. Maka dia adalah tergolong daripada kalangan rugi. Banyaknya tidur sehingga langsung dia tak buka Quran, dia tak baca Quran langsung, dia tak mengaji Al-Quran langsung, bahkan tengok Quran pun tidak. Maka orang ni adalah orang yang rugi. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, puasa juga bakal menjadi pembela dan pemberi syafaat kepada kita. Menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Berkata puasa, ya Tuhan, Engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di waktu siang, dan sekarang ia meminta syafaat padaku kerana itu. Dan berkata pula Quran, Engkau larang ia tidur di waktu malam, sekarang ia meminta syafaat padaku mengenai itu. Maka syafaat kedua mereka pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
maka tidak rugi kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Orang yang berpuasa akan bergembira apabila bertemu dengan Tuhan. Seperti daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, dan orang yang berpuasa itu beroleh dua kegembiraan, farihatani, yang menyenangkan hati. Dikala berbuka, ia akan bergembira dengan berbuka itu, dan di saat ia menemui Tuhannya, ia akan gembira kerana puasanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nisa'i. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, janganlah jadikan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang sia-sia. Dapatkanlah manfaat sebaiknya untuk kita di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua diterima segala amal yang kita lakukan sepanjang dalam bulan Ramadan ini, untuk sama-sama kita mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon kemaafan di atas sebarang mungkin kekurangan silapan dalam saya menyampaikan perkongsian pada petang ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada petang ini memberikan manfaat yang baik kepada diri saya dan diri tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang dapat kita berkongsi pada petang ini juga dapat dijadikan sandaran ilmu kepada diri kita, dan dapat kita sebar luaskan kepada orang yang lain, sampaikan nasihat kepada orang yang lain, kepada ahli keluarga, sanak saudara kita dan sebagainya. Maka insya-Allah tuan-tuan mengalirnya berkat pahalanya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun kemaafan daripada saya. Insya-Allah kita akan bertemu pada slot yang akan datang. Sekian daripada saya, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.